Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sihat semua hari ini? Alhamdulillah. Okay. Baik, hari ini kita sambung yang mana ya? Muka surat 21 ya, betul ya? Okey. Perkataan mana? Man istata'a min atharil wudu. Okey. Oh, itu belum lagi ya? Oh, belum. Alah, okey. Ya kan dah, belum lagi. Okey. Okey, baik. Hadis kita yang berada di bab yang ketiga ya, membincangkan tentang keutamaan wuduk dan orang-orang yang bercahaya pada wajah, tangan dan kaki kerana bekas wuduk mereka. Jadi kalau saya nak ulang kembali ya perbincangan ataupun lafaz hadisnya sebagaimana yang terdapat di muka surat 17 ya. Di situ boleh lihat lafaz hadisnya yang mana Nabi SAW bersabda, Inna ummati yuda'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu'i. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Yang mana maksudnya, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan bercahaya pada wajah, tangan dan kaki kerana bekas-bekas ataupun kesan kalau dalam bahasa kita kerana kesan air wuduk. Siapa saja dari kamu yang boleh memperluaskan cahayanya, maka lakukanlah. Jadi di muka surat yang ke-21 ya, di sini kita ada satu perkataan sebagaimana yang terdapat di dalam kitab kita, iaitu perkataan min atharil wudu'i, kerana bekas-bekas wuduk. Yang mana kita baca dengan mendammahkan huruf waw. Pada perkataan wuduk, huruf waw dibaca dengan baris depan, tetapi boleh juga difathahkan. Dikata boleh baca sebagai al-wadu'i, boleh juga dibaca sedemikian. Jadi di sini maksud daripada perkataan ini ialah air yang digunakan untuk berwuduk. Jika kita fathahkan ya, jika perkataan wadu, jika sekiranya perkataan al-wudu dibaca dengan wadu, maksudnya adalah air yang digunakan untuk berwuduk. Demikian dijelaskan oleh Ibn Daqiqul Aid. Okey, baik. Seterusnya kita ada satu lagi perkataan di sini, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa saja dari kamu yang boleh memperluas cahayanya, maka lakukanlah. Artinya, hendaklah dia memperluaskan cahaya baik pada wajah mahupun pada tangan dan kaki. Di dalam redaksi di atas, mengapa hanya disebutkan dengan kata al-ghurrah sahaja tanpa menyebutkan at-tahjil? Okay, kalau kita lihat pada perkataan faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Di situ dia cuma sebut perkataan ghurrah sahaja. Sedangkan bila kita baca hadis daripada awal, Nabi sebut apa? Ghurran muhajjalin. Kita bincangkan pada minggu lepas, ghurrah maksudnya apa? Cahaya pada wajah. Muhajjalin
cahaya tangan dan kaki. Tapi sekarang ini dalam lafaz hadisnya dikatakan faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu. Hanya ghurrah sahaja disebut. Muhajjalin ataupun at-tahjil tak disebut di situ. Jadi dia jadi persoalan. Kenapa hanya sebut ghurrah sahaja? Tak sebut muhajjalin. Okey, baik. Dijelaskan begini ya. Jawapannya adalah kerana makna tiap-tiap kata itu sudah menunjukkan keterkaitan satu sama lain. Jadi maksud dia, kalaupun di sini hanya disebutkan dengan ghurrah sahaja. Tak disebut dengan at-tahjil tadi ataupun muhajjalin tu. Tapi ia dah termasuk. Ya, maksudnya kita tak kata maknanya di sini nak kata cuma wajah je lah. Tangan dengan kaki tadi tak perlu. Bukan begitu maksudnya. Jadi walaupun dalam lafaznya hanya menyebut perkataan ghurrah, tetapi dia termasuk sekali dengan muhajjalin. Tangan dan kaki. Ya. Baik, seterusnya lihat di perenggan yang berikutnya ya. Demikian juga mengapa hanya kata ghurrah yang disebut dalam bentuk muannas. Muannas maksudnya apa? Perempuan. Maksudnya di situ kan, kalau kita lihat pada perkataannya ghurrah tu ada tak marbutah, tak yang bulat tu kan belakang. Jadi kebiasaannya bila kita sebut sesuatu perkataan dengan ada tak marbutah yang bulat ini disebut sebagai muannas. Yang khusus untuk perempuan lah. Sementara kata tahjil tetap dalam bentuk muzakkar, iaitu tak ada tak marbutah ke apa kan semua tu. Baik, jawabnya kerana ghurrah terletak pada anggota wuduk yang paling mulia, iaitu wajah, dan bahagian yang pertama kali nampak dari manusia. Kita kalau orang tengok kita first kali apa? Muka kita. Wajah kita kan. Orang tengok tangan kaki dulu. Kalau nak cari jodoh tengok muka ke tengok tangan kaki? Tengok tangan. Oh, muka tak payah tengok. Tapi tengok apa dulu? Tengok wajah kan? Mestilah muka Kak Dewi. Mestilah tengok muka dulu kan? Ya, jangan gaduh. Jangan gaduh. Dia gaduh pula kat sini. Tak adalah. Dia perencangkan pendapat. Tak boleh, ya betul. Ada pendapat ulama kata lihat pada tangannya kan. Tetapi kita kalau kebiasaannya yang menjadi keutamaan kita, first time kita tengok apa? Wajah kan? Muka. Kita tak tengok tangan awak? Tak, dia macam kita dulu. Kita tengok muka dulu. Cantik ke tak dia? Tengok wajah dulu. Barulah yang lain-lain kan. Jadi di sini disebut bahawa wajah kita ni adalah bentuk keutamaan bagi manusia. Sebab itu Nabi larang apa? Pukul wajah. Ya, wajah ni sesuatu yang mulia untuk manusia. Jadi kalau kita hatta dalam kekeluargaan pun larangannya isteri itu dilarang untuk disentuh wajahnya, maksudnya dipukul wajahnya. Isteri ni tak boleh pukul wajah. Apa-apalah kita, anak kita pun tak boleh. Kan? Jangan tampar, macam tu. Part lain, bahagian lain, kita nak cubit ke, nak jentik ke apa, masih lagi ada kelonggarannya. Tapi wajah tidak. Okey, wajah tak boleh ditampar, tumbuk, pukul dan sebagainya. Sebab ia bentuk kemuliaan manusia. Kita nampak, first kali kita jumpa orang, kita tengok muka dia dulu kan. Jadi apa-apa kalau kita perasan pada wajah tu, kita tengok muka, kenapa pipi dia, gitu kan. Kenapa kita, tapi kalau part lain tak perasan. Jadi sebab tu Nabi SAW larang ya. Wajah ni jangan dipukul, jangan ditampar, dikasarilah pada wajah tu sebab dia bentuk kemuliaan pada manusia. Sama juga dalam hal wuduk ini. Ya, manusia di hari kiamat, pertama sekali, kita kata betul lah, tangan dan kaki memang ada cahaya. Tetapi wajah adalah kita panggil sebagai anggota ataupun tubuh badan manusia yang pertama yang boleh dilihat. Okey, baik, sebab itu di sini diberikan satu keutamaan lah. Ini penjelasan lah ya di kalangan para ulama kenapa diletakkan sebagai muannas dan tidak diletakkan sebagai muzakkar pada wajah itu, iaitu ghurrah.
Baik, kemudian ada lagi pendapat di sini, namun perlu dicatatkan riwayat Muslim dari jalur Umarah bin Ghaziyah justru disebutkan kedua lafaz tersebut. Jadi kalau kita rujuk dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim ketika beliau meriwayatkan hadis ini, kedua-dua perkataan diletakkan. Ghurrah dan juga tahjil. Sebab itu lafaznya falyutil ghurratahu wa tahjilahu. Dua-dua disebut. Tapi kalau dalam riwayat Imam Al-Bukhari, sebagaimana dalam kitab kita di sini, hanya disebut satu sahaja. Tapi tak jadi masalah lah ya, jangan risau. Oh mana sahih, mana ni? Nanti tanya pula begitu kan. Tapi tak ada masalah. Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari, kedua-duanya adalah hadis yang disepakati oleh para ulama. Hadis yang boleh diguna pakai, tidak menjadi masalah. Biasalah ya, bila kita baca hadis ni, kadang-kadang daripada sudut lafaz itu dia ada perbezaan. Itu biasa. Okey, jadi jangan risau sangatlah. Kalau nanti kalau buka buku yang ini, kenapa ada dua? Kenapa ghurrah dengan tahjil disebut? Tapi yang ini hanya sebut ghurrah saja, ya. Yang penting riwayatnya sahih. Begitu ya. Yang penting riwayatnya sahih. Baik, seterusnya kita ada di situ ya muka surat yang ke-22. Ibn Battal dia berkata begini, pendapat dia. Abu Hurairah menyebutkan ghurrah sebagai bentuk kiasan dari tahjil kerana tidak mungkin memperluaskan basuhan pada wajah. Ini pendapat Ibn Battal pula. Dia kata ghurrah tu dia hanyalah sebagai kiasan sahaja dari tahjil, daripada perkataan tahjil. Kerana kalau muka ni tak boleh nak diluaskan, maksudnya tak boleh nak dilebihkan ke tempat lain. Begitu maksud dia. Perkataan ini menurut kepada Imam Ibn Hajar, ia perlu dikoreksi. Sebab terdapat kesan bahawa dengannya dia membolak-balikkan penggunaan kata bahasa Arab. Ialah ni perbincangan daripada sudut bahasa Arab pula ya. Selain itu, apa yang dinafikannya tadi tertolak kerana memperluaskan basuhan pada wajah dalam hal ini masih memungkinkan, iaitu dengan membasuh leher misalnya. Nak basuh sampai leher ke? Tidaklah ya, ini dia kata kemungkinan sahaja. Maknanya masih boleh diperluaskan begitu. Baik, ini pendapat dia sajalah ya, tapi saya tak berapa tak berapa bersetuju dengan pendapat ini. Wajar-wajar sajalah ya, jangan diperluaskan. Maknanya di situ-situ keadaannya. Baik, seterusnya di sini, Ar-Rafi'i malah menukil pendapat dari sebahagian ulama yang mengatakan bahawa kata ghurrah digunakan untuk makna ghurrah dan tahjil sekaligus. Hal yang lain apabila dilihat dari zahirnya, kalimat tersebut merupakan bahagian penutup hadis. Jadi tak kisahlah ya, nak guna untuk maksud ghurrah dan tahjil ataupun letak dua-duanya sekali. Ini perbincangan yang menyebut tentang kenapa perkataan ghurrah itu hanya disebut di akhir hadis ini tanpa menyebutkan perkataan tahjil. Itu sajalah penjelasannya sebenarnya. Tapi sebut ataupun tak sebut dia bukan jadi masalah. Sebab kedua-duanya tadi sebagaimana yang kita bincangkan, kedua-duanya adalah merangkumi kepada maksud melebihkan basuhan yang mana ada kesan cahaya di hari kiamat kelak. Baik, di sini akan tetapi Ahmad meriwayatkannya dari jalur Fulay, dari Nu'aim, dan pada bahagian penutupnya disebutkan, Nu'aim berkata, aku tidak pasti apakah perkataan siapa saja dari kamu yang boleh memperluas, dia berasal dari sabda Nabi atau dari perkataan Abu Hurairah. Di sini ada sedikit kekeliruan pada perawi. Perawi ini, iaitu Abu Nu'aim ni tadi kan. Abu Nu'aim ke apa? Nu'aim. Nu'aim ni kata dia tak pasti. Kalau kita rujuk dalam riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal. Ya, dalam riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal, dia kata dia tak pasti adakah lafaz yang tadi kita baca famanistata'a itu. Ia adalah lafaz daripada Nabi atau daripada Abu Hurairah. Itu maksud dia. Kalau kita rujuk dalam riwayat Imam Ahmad, ya, dalam riwayat Imam Ahmad ada satu perkataan daripada Nu'aim. Nu'aim kata dia tak pasti
sama ada perkataan ataupun lafaz man istata'a. Ya, di situ man istata'a, ia adalah lafaz daripada Nabi atau daripada Abu Hurairah sendiri. Jadi di situ ada sedikit kekeliruan lah daripada dia. Dan disebutkan begini, aku tidak menemukan kalimat tersebut dalam riwayat siapapun dari ke-10 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Demikian juga dalam riwayat para perawi yang meriwayatkannya dari Abu Hurairah selain riwayat Nu'aim ini. Wallahu a'lam. Maksudnya di sini ya, yang menyebutkan tentang ketidakpastian itu hanya Nu'aim. Kalau dalam riwayat lain, tak ada yang menyebutkan tentang ketidakpastian tersebut. Jadi bagi Imam Ibn Hajar, bila di kalangan sahabat-sahabat yang lain, mereka tidak ada tentang hal inilah, maksudnya ketidakpastian itu tak timbul, okey saja. Kan? Sebab hanya Nu'aim saja yang menyebutkan ketidakpastian itu. Tapi yang lain-lainnya kata itu daripada Nabi. Okey? Boleh ya? Boleh faham ya Pak ni? Kak Som okey? Okey Kak Som? Okey tak? Okey ya? Tak ada kekeliruan ya? Tengok muka macam blur je. Okey. Jangan blur pula. Baik. Jadi, okey, kalau saya nak letakkan macam ni lah. Hadis tadi kan. Bermula daripada lafaz ini. Siapa tu? Nu'aim. Nu'aim kata dia tidak pasti. Adakah ini kata daripada Abu Hurairah atau daripada Nabi? Okey, dia tak pasti. Faman istata'a, siapa yang mampu untuk memperluaskan tadi wuduk pada wajah dan juga tangan kaki kan. Nu'aim kata dia tak pasti. Adakah lafaz ini daripada Abu Hurairah ataupun daripada Nabi? Tapi dijelaskan kepada kita tadi, hanya Nu'aim saja yang ada ketidakpastian ini. Sedangkan di kalangan sahabat yang lain tidak ada. Itu maksudnya lah. Jadi tak perlulah dimuskilkan. Dan hanya terdapat pada riwayat Imam Ahmad tentang ketidakpastian ini. Okey? Imam Ahmad. Hanya pada riwayat dia sahaja. Baik, seterusnya kita lihat. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang kadar yang dianjurkan untuk memperluas basuhan tangan dan kaki sebagaimana berikut. Jadi di samping perbincangan-perbincangan lepas yang kita bincangkan tentang adakah wuduk ini satu-satunya karakteristik yang terdapat di dalam umat Nabi SAW, adakah umat-umat lain tidak memiliki karakter itu dan sebagainya lah, dah kita bincangkan pada minggu lalu. Dan satu lagi perbincangan berkenaan dengan hadis ini yang ditekankan oleh para ulama kebiasaannya lah, bila dilihat dalam mana-mana syarah hadis pun, mereka akan bincangkan tentang kadar keluasan. Maksudnya, baik macam ni. Kebiasaannya kalau tangan sampai mana? Siku kan? Okey. Kaki? Sampai buku lali kan? Okey. Jadi sekarang ini, kita bincang dalam hadis ini, boleh dilebihkan kadar lebih daripada siku ataupun kadar lebih daripada buku lali. Sekarang ni lebihnya sampai mana? Itu dibincangkan. Okey, lebih kadar tu sampai mana? Baik. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa pendapat yang membincangkan tentang kadar tadi kan. Pertama, disebutkan ada yang mengatakan sampai bahu dan lutut. Bazir air, satu pula isu. Bazir air Ustazah. Macam mana? Bahu, sampai bahu. Ini bukan saya cakap ini para ulama bincangkan. Kita bincang. Relax. Relax dulu. Jangan takut. Okay. Kita bincang dulu. Jadi pendapat pertama kata kadarnya ialah sampai bahu. Kalau kaki tu sampai
Lutut. Panjang ya. Yang panjang kaki dan panjang tangan. Oh, apa soalannya? Kalau yang panjang kaki dan panjang tangan macam mana? Tapi ini tak wajib. Kena ingat ya, ini tak wajib. Yang wajib ni sampai mana? Yang biasalah, kadar biasa itu yang kita kata wajib. Kan kadar basuhannya sampai ke siku dan kaki sampai ke buku lali. Ini pendapat para ulama tentang kadar keluasannya itu berapa ataupun sampai ke mana. Jadi pendapat pertama kata sampai bahu dan lutut. Yang dia kata pula pendapat ini sesuai. Jangan main-main ya, pendapat ini sesuai dengan yang telah diriwayatkan secara sahih. Mana sahih lagi, kat dia kata sahih lagi lah jangan main-main. Okey, sahih lagi ya pendapatnya. Secara sahih dari Abu Hurairah, baik ia berupa riwayat maupun pendapat beliau. Maksudnya dia kata di sini riwayat yang menyatakan kadar keluasan kita dibenarkan untuk ambil wuduk lebih daripada kadar yang telah ditetapkan itu. Contoh tadi kan disebut sampai ke bahu dan juga sampai ke lutut. Ia adalah berdasarkan sebuah riwayat yang sahih dari Abu Hurairah sendiri. Ya. Kemudian dikata bukan Abu Hurairah sahaja, bahkan dari perbuatan Ibn Umar. Ya, perbuatan Ibn Umar. Ibn Umar siapa? Sahabat, yes. Anak siapa? Anak Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Sebagaimana ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Shaybah dan Abu Ubaid dari dengan sanad yang hasan. Okey, ini pendapat pertama iaitu bahu dan lutut. Okey, pendapat pertama mengatakan kadar tangan itu dibasuh hingga ke bahu dan juga kadar kaki keluasannya dibasuh hingga ke lutut. Baik, ada pendapat yang kedua yang mengatakan tambahan yang dianjurkan adalah sampai pertengahan lengan dan pertengahan betis. Ni okey? Oh, ni okey dia kata. Pertengahan lengan, maknanya tak sampai bahu lah ya. Separuh jalan ya. Pertengahan bahu pula. Sikit je. Oh, tak jauh ni. Ni tak basuh air? Kurang. Pertengahan betis tu sampai mana? Tunjuk saya. Jangan selak. Tunjuk. Yang gemuk, Yang gemuk tu setengah aja. Saza Dewi. Yang gemuk tu setengah aja ya. Gemuk. Inilah sini sampai sini. Okey. Sampai situ. Baik. Kalau lengan sampai sinilah. Tak sampai ke bahu lah. Sini setengah aja. Baik. Seterusnya disebutkan di situ pada pendapat yang ketiga ya. Ada juga yang mengatakan seperti sebelumnya namun ditambahkan kadarnya lebih ke atas dari batasan itu. Dia lebihkan sikit. Sampai ke bahu ya. Dia sama pertengahan ya, pertengahan lengan dan juga pertengahan betis tapi dia lebih sikit. Lebih sikit. Atau senang kata tak sampai ke bahu, tak sampai ke lutut. Lebihkan sikit je.
Baik, kita ada pendapat yang keempat. Pendapat yang keempat dia kata apa? Ibn Battal dan sejumlah ulama Malikiyah berkata tidak boleh. Okey, ada satu pendapat yang melarang. Okey, Ibn Battal dan sejumlah ulama Malikiyah berkata tidak boleh menambah lebih dari buku lali kan bahasa kita buku lali kan? Buku lali ataupun mata kaki dan siku. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zada 'ala hadza faqad asaa wa zalama." Barang siapa yang menambah lebih dari itu, maka dia telah berbuat buruk dan aniaya. Ini hadis, pernah baca tak hadis ni? Bila kita baca? Baru lepas kan? Okey, hadis tu tentang apa? Tentang apa? Lebih dari 3 kali. Jadi hadisnya berkaitan membasuh lebih dari 3 kali. Bukan berkaitan basuh yang tentang lebih dari kadar yang ditetapkan ini. Sebab itu ada pendapat mengatakan namun pendapat mereka dibantah. Kerana hadisnya tak tepat ketika mereka kata tak boleh untuk buat lebih daripada apa yang kadar yang telah ditetapkan ini. Okey? Jadi dia kata antara lain riwayat Muslim yang disebutkan sebelumnya jelas-jelas menganjurkan hal itu sehingga tidak boleh mempertentangkan sesuatu berdasarkan kemungkinan belaka. Jadi kita tak bolehlah kata assume lah di sini kita tak boleh sangka-sangka tak boleh sebab ada hadis yang kata tak boleh, Nabi kata jangan lebih daripada ini. Sedangkan kalau kita faham hadis yang kita telah bincangkan itu ia berkaitan tentang menambah lebih dari 3 kali. Bukan lebih daripada kadar basuhan yang ditetap, maksudnya kadar ruang keluasan yang ditetapkan pada anggota tangan dan kaki. Okay, beza hadisnya. Jadi pendapat Ibn Battal dan juga para ulama sejumlah ulama Malikiyah. Bila dia kata sejumlah ulama ni maknanya tak semualah ulama Malik, Imam Malik ni dalam mazhab Imam Malik ni ataupun dalam mazhab Malikiyah yang menyatakan pendapat ini, hanya sejumlah sahaja ulama Malikiyah yang berkata tidak boleh. Jadi pendapat yang keempat kata tak boleh. Tapi ini pendapat Ibn Battal dan okey, jadi yang mengatakan tak boleh ialah pendapat Ibn Battal dan sejumlah ulama Malikiyah sebagaimana yang diletakkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya. Dan disebutkan begini, adapun klaim mereka tentang adanya kesepakatan ulama yang berbeza pendapat dengan pendapat Abu Hurairah dalam masalah ini, maka hal itu termentahkan oleh riwayat Ibn Umar yang telah kami nukil tadi. Ditambah lagi sejumlah ulama salaf dan majoriti ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah telah menegaskan hukum mustahabnya. Jadi hal ini dia tak wajib, tapi dia disebut sebagai mustahab. Dianjurkan, dianjurkan untuk sebagai satu cara yang kita kata boleh mendapat keutamaan itu tadilah. Tapi bagi saya secara umumnya mereka yang berwuduk memang mendapat keutamaan tersebut. Tak kira sama ada dia memperluaskan basuhan itu ataupun tidak. Cuma di sini disebutkan kalau sesiapa yang betul-betul nak jaga wuduk itu menjadi keutamaan diri dia, dia boleh memperluaskan. Itu tadi kan mengikut kepada pendapat-pendapat ini. Tapi jangan sampai bahulah ya. Sekadarnya. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang sekadarnya. Yang kedua boleh, yang ketiga pun okey jugalah. Tapi kalau bahu ni tinggi sangat. Tinggi sangat. Tapi tak masalah kalau sesiapa sebab disebutkan riwayatnya adalah riwayat yang sahih tadinya, boleh sahaja. Namun kita lihat kepada macam tadilah konteks air, penggunaan air itu tadi. Kan ada benda-benda lain juga yang boleh kita pertimbangkan di samping hanya sekadar nak mengamalkan sunnah. Sebab kita nak mengamalkan sunnah ni kena bijak juga.
Jangan kita main mengamal amal-amal tapi ada benda-benda lain yang kita tak pertimbangkan. Contohnya penggunaan air. Kan ada banyaklah perkara-perkara yang perlu kita fikirkan ataupun kita fikir tentang orang lain juga, tentang lecak dan kita pernah discuss tentang hal itu. Jadi apa-apa pun lihat kepada keadaan dan situasi. Adakah ia boleh ataupun tidak kan? Tapi kalau tak ada masalah dipersilakan sahaja. Ya, boleh sahaja sebab ia adalah perkara yang dianjurkan dalam agama lantaran ada hadis yang menyebutkan tentang hal itu. Baik, kalau sekiranya kita nak rujuk tentang hadis yang lebih lebih terperinci berkenaan dengan hal ini, boleh rujuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahawa bagaimana Abu Hurairah dia berwuduk. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan begini kepada kita. Nuaim ini, dia nampak Abu Hurairah, masih lagi riwayat Nuaim Nuaim, dia nampak Abu Hurairah berwuduk tadi kan. Dia kata, yatawadda'u faghasala wajhahu. Abu Hurairah dia berwuduk dan dia nampak Abu Hurairah ni dia basuh wajah dia. Kemudian disebutkan wa yadayhi hatta kada yablughul mankibain. Ini hadis yang menunjukkan Abu Hurairah buat. Sebab kalau dalam kitab kita, dia tak jelaskan. Dalam kitab kita ini, kitab Sahih Al-Bukhari, hanya sebut dia nampak Abu Hurairah berwuduk. Kan? Kemudian Abu Hurairah cakap tentang sabda Nabi, sesungguhnya umat aku akan dipanggil. Begitu. Tapi kalau riwayat Imam Muslim disebutkan secara jelas, bagaimana Abu Hurairah berwuduk. Contohnya dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan faghasala wajhahu wa yadayhi kada yablughul mankibain. Mankibaini. Thumma ghasala rijlaihi hatta rafa'a ila saqaini. Jadi satu dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahawa yablughul mankibain. Dia basuh kedua tangannya hingga sampai ke bahagian kedua bahu. Begitu. Kemudian pada bahagian kaki juga dijelaskan dalam hadis ini, iaitu summa ghasala rijlaihi hatta rafa'a ila saqai. Ila saqaini. Kemudian membasuh kedua kakinya sampai pada kedua betis. Jadi sebab itu, bila ada di kalangan mereka yang membantah yang nombor 4 ini, dia kata tak boleh kan? Sedangkan di sana ada riwayat yang menyebutkan secara jelas hal itu berlaku. Hal itu berlaku yang mana kemudian barulah Abu Hurairah dia sebutkan tentang hadis sebagaimana yang sama terdapat di dalam kitab kita ini. Baik. Seterusnya di situ ada lagi penerangan tentang penakwilan. Penakwilan. Ada juga yang berpendapat bahawa maksud daripada hadis ini bukan suruh kita untuk memperluaskan tadi, lebihkan tadi, kadar basuhan itu. Bukan maksudnya kalau tangan kena lebih sampai ke lengan ataupun ke bahu. Kalau kaki lebih sampai ke betis ataupun sampai ke lutut. Baik, ada yang menakwilkan ataupun mensyarahkanlah hadis itu dengan sedemikian. Yang mana dia kata, ada pun penakwilan mereka terhadap makna memperluaskan memperluaskan yang dianjurkan dengan senantiasa dalam kondisi berwuduk. Jadi ada di kalangan para ulama, mereka jelaskan hadis ni bukan maksudnya Nabi suruh kita lebih. Tapi disebutkan bahawa untuk kita sentiasa dalam keadaan wuduk. Ada yang menakwilkan begitu. Okey, maka pendapat itu dapat disanggah dengan menyatakan bahawa
perawi tentu lebih mengetahui makna hadis yang diriwayatkannya. Bagaimana tidak demikian? Sebab perawi sendiri telah menyatakan secara jelas penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi ada perawi di sini, dikatalah perawi di sini Abu Hurairah. Abu Hurairah dia lebih tahu kan apa yang dia lakukan. Sedangkan dalam perbuatannya itu didapati bahawa dia sandarkan ataupun dia nisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak mungkin Abu Hurairah di sini dia nak buat-buat cerita. Jadi maknanya kenapa pula sampai kita nak menakwilkan hadis ini dengan mengatakan kita maksud daripada Nabi ialah supaya kita ni sentiasa dalam keadaan yang berwuduk. Sedangkan jelas, secara jelas sebagaimana yang saya letakkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, disebutkan kepada kita bagaimana Abu Hurairah itu dia berwuduk. Ya, bagaimana Abu Hurairah itu berwuduk. Bahkan dalam riwayat yang lain dia kata apa? Beginilah cara Nabi berwuduk. Ada. Ada pendapat lain, ada riwayat lain yang dia ungkapkan secara jelas. Dia kata kepada Nuaim, beginilah cara Nabi berwuduk. Ada begitu. Cuma saya tak sampaikan di sinilah ya secara lengkapnya. Tetapi nak dikatakan ada riwayat hadis yang menunjukkan Abu Hurairah dia betul-betul nisbahkan perbuatan ini kepada Nabi kerana apa dia kata? Aku nampak Nabi buat macam ni. Jadi kita nak kata dia bohong. Tak boleh juga sebab dia adalah perawi yang Masya Allah tabarakallah. Yang tak mungkinlah dia nak assume ke, dia nak sangka-sangka oh Nabi buat gini. Tak, bukan begitu. Sedangkan dia sendiri nampak ya, apa yang dilakukan. Dan kena ingat ya, Abu Hurairah ni di kalangan sahabat yang sentiasa dekat dengan Nabi. Bukan sahabat yang jumpa Nabi sekali, sehari, 2 kali, bukan maksudnya seminggu 2 kali, setahun sekali, bukan. Tapi dia sentiasa dengan Nabi sebab itu hadisnya paling banyak di kalangan para sahabat. Walaupun kita kata dia masuk Islam agak lambat. Ya, dia masuk Islam agak lambat tapi hadisnya adalah hadis yang paling banyak. Jadi kita tak boleh nak kata, oh agaknya Abu Hurairah ni dia agak-agak je. Tak boleh gitu. Sebab di sini jelas ya menunjukkan bahawa ada riwayat yang mengatakan dia menisbahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam hadis Yahya ibn Bukair ya yang terdapat dalam kitab kita ini ya sebagaimana di muka surat yang ke-17 terangkum makna judul bab di atasnya iaitu keutamaan wuduk. Ya, ada keutamaan wuduk. Jadi maknanya keseluruhan pada hadis kita di dalam bab yang ketiga ini ingin jelaskan kepada kita tentang keutamaan wuduk. Apa keutamaannya? Apa keutamaan wuduk yang dijelaskan dalam hadis ini? Cahaya pada bekas anggota wuduk yang terdapat di wajah, tangan dan kaki. Ya. Kemudian disebutkan keutamaan itu diperoleh seseorang dengan adanya cahaya pada wajah dan kaki dari bekas-bekas air wuduknya yang melebihi batas yang diwajibkan syariat. Okey, yang melebihi batas yang diwajibkan syariat. Ini pada penjelasan yang terdapat dalam hadis ini. Jadi persoalannya sekarang, jika demikian lalu bagaimana pada bahagian yang memang diwajibkan? Jadi kalau kita wuduk hanya pada siku sahaja ataupun pada buku lali kita saja, dapat tak keutamaan tu? Ni persoalan. Dapat ke tidak? Ke kena lebih macam ni baru dapat? Dapat. Macam mana? Okey. Jadi dapat ke tidak ni sekarang? Dapat. Oh. Betul, confirm? Betul, confirm dapat? Kalau saya kata tak dapat macam mana? Janganlah. Janganlah macam tu. Janganlah macam tu ya. Okey. Boleh pula, janganlah macam gitu. Baik, dengar sini ya. Mengenai hal ini telah diriwayatkan beberapa hadis yang sahih dan jelas yang dikeluarkan oleh Muslim dan ulama lainnya. Maknanya dapatlah ya. Ini dikata sebagai sesuatu yang mustahab, yang dianjurkan.
Baik juga kalau kita dapat, sebab dia kata begini, sesiapa, hadisnya awalnya umum, nampak ya? Hadisnya awalnya umum, Nabi sebutkan. Kalau baca semula, inna ummati yuda'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nabi tak sebutkan tentang batasannya. Okey, umum. Nabi kata, sesungguhnya umat aku dipanggil pada hari kiamat kerana dalam keadaan bercahaya pada wajah, tangan dan kaki. Ada tak Nabi kata sampai mana? Tak. Okay, tak sampai mana? Sebab itu hukumnya mustahab di sini. Yang kita luaskan ataupun kita panjangkan tadilah, kita lebihkan pada bahagian yang ke atas tadi. Jadi asalnya umum. Sebab itu kalau kita hanya berpada pada apa yang kita lakukan, iaitu pada siku, pada buku lali, masih lagi keutamaan itu dapat sebab disebutkan sebagai keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi faman istata'a minkum, sebab Nabi kata apa? Siapa saja dari kamu yang boleh. Ada paksaan? Tidak ada paksaan. Mana siapa-siapa saja kamu yang boleh, yang mampu nak luaskan, boleh saja buat. Tapi tidak dikatakan wajib untuk buat. Maksudnya jelas kepada kita. Sesiapa yang berwuduk dengan kadar yang telah ditetapkan yang wajib itu, ke tangan sampai ke siku, kaki hingga ke buku lali, masih lagi mendapat keutamaan ini sebab keutamaannya umum untuk mereka yang berwuduk. Asalnya. Sebab tu Nabi kata, فَمَنِ اسْتَطَاعَ, siapa yang mampu. Maknanya kalau siapa tak mampu, boleh sahaja, tak jadi masalah. Okey, jelas ya di situ. Baik, pada hadis ini terdapat pula dalil bolehnya berwuduk di bahagian atas lantai masjid. Namun dengan catatan tidak boleh menodai kesucian masjid atau mengganggu orang lain yang sedang berteduh di dalamnya. Maknanya di sini boleh kita ambil wuduk di bahagian atap masjid. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Sebab asalnya kita baca hadis ni, kedua-duanya tadi naik atas kan? Naik atas bahagian masjid. Dan dia nampak Abu Hurairah, dia berwuduk di atap masjid itu. Jadi di sini dikata boleh, maknanya sebenarnya mana-mana bahagian lah tempat masjid ni kita boleh berwuduk. Ya, asalkan tadi dia kata jangan mengganggu orang yang ada. Contoh kalau atap tu bocor, janganlah kita pergi berwuduk dekat atas. Nanti orang yang dekat bawah tu terkenalah ya. Dan contoh saya kata juga, konteks kita sekarang ini, tempat wuduk telah disediakan. Jangan Masjid Yusof Ishak dah letak tempat wuduk di sini, kita pergi ambil dekat garden belakang. Itu maknanya menyusahkan. Jadi tak boleh, ikut suka hati kita. Walaupun kita nampak Abu Hurairah boleh je pergi mana-mana tempat je nak ambil wuduk kan, tak boleh juga. Sebab tadi saya kata kita ni nak mengamalkan sunnah ni kena bijak. Ya, bijak mesti faham keadaan. So sekarang bila pihak masjid dah siapkan tempat, jangan tiba-tiba nak ambil sunnah Abu Hurairah ni pergi naik bumbung Masjid Yusof Ishak, kita pun pergi ambil wuduk kat atas. Abu Hurairah buat boleh apa, asalkan saya tak ganggu orang kat bawah. Tembus tak? Bocor tak? Tak bocor pun Ustazah. Boleh aja saya ambil kat atap masjid ni. Jangan gitulah kita ya. Okay, jangan gitu. Ambil di tempat wuduk yang telah disiapkan, telah disediakan, alhamdulillah. Sebab aliran air yang mengalir itu kena dijaga juga. Lagi-lagi kita dalam konteks sekarang pandemik kan, kena jaga kebersihan. Nanti kan wuduk dengan berkahaknya lain, kan? Dengan meludahnya lain. Jadi kena jaga keadaannya. Jangan ikut suka hati kita ya dalam keadaan kita nak mengamalkan sesuatu yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana konteks kita, begitulah keadaannya, yang penting berwuduk. Ya, yang penting berwuduk dalam keadaan yang sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Alhamdulillah selesai kita hadis yang ketiga, hadis yang ketiga betul lah. Ketiga dalam bab yang ketiga. Semua yang nombor 3. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita bersurai? Oh ya, Cik Zai, silakan. Oh, tu tak dengar. Duduk sini. Tak dengar lah. Kena kuatkan suara.
Sila duduk ke depan, ke depan. Okay, siapa nak bertanya di kuliah Masjid Yusof Ishak kena pergi depan. Ustazah dengar. Jangan malu, jangan segan. Jangan malu, jangan segan. Tak apa. Duduk je, sekejap je. Sekejap je. Macam mana Kak Zai? Oh, adakah, okey. Betul. Baik, soalan Cik Zai di sini, adakah mereka yang buat lebih tadi, mereka nak cahaya tu lebih pada diri mereka? Betul. Begitu. Kalau siapa yang nak cahaya tu lebih pada diri dia, sebab tu tadi Nabi kata, faman istata'a minkum. Siapa yang nak, siapa yang boleh. Kan nak lebih tadi kan cahaya tadi, kalau baca betul-betul lah hadisnya disebutkan ayyutila. Ayyutila, hendaklah dia melebihkan. Jadi ada perkataan ayyutil, maksud ayyutil hendaklah dia lebihkan itu ialah supaya cahayanya pun lebih pada diri dia. Itu keadaan keutamaan yang diberikan kepada mereka. Boleh je. Hanya kerana untuk mendapatkan cahaya yang lebih. Tapi macam saya kata tadi, dia kena ikut juga pada keadaan, pada situasi. Adakah ia membolehkan untuk kita lebih-lebihan tadilah dalam keadaan yang berwuduk tersebut. So, kalau kita dekat rumah, okey saja saya kata. Ya, kalau kita kat rumah dalam keadaan-keadaan yang membolehkan, dalam keadaan yang mana tak ada orang tunggu berderet kat belakang, nak tunggu ambil wuduk tu kan, boleh sahaja. Okey. Ya. Sampai bahu macam exaggerate. Exaggerate. Sampai bahu tu macam. Tapi itu pun dapat pandang ulama lah. Ada juga sebab ditunjukkan di kalangan para sahabat itu tadi, antaranya Abu Hurairah dan Ibn Umar, ada. Dan riwayatnya adalah riwayat yang sahih. Jadi kalau sesiapa yang rasa dia boleh buat sedemikian, tidak menyusahkan diri dia, diperbolehkan sahaja. Cuma kita orang perempuan susah sikit lah ya. Orang perempuan susah sikit lah, dia kena pakai jaket. Orang lelaki pun susah juga, bukan cakap orang perempuan saja, orang lelaki pun susah juga. Kadang-kadang dia pakai lengan tangan panjang kan, orang lelaki kan. Kalau dekat office ke apa pun tangan panjang kan. Unless kalau casual wear lah, dia pakai lengan pendek tu. Jadi maknanya kedua-dua lah, perempuan dengan lelaki agak sukar. Lain kan nak kena buka bajunya. Dia buka bajunya. Jadi susahlah keadaan tu. So kita beramal jangan menyusahkan diri. Ya, mana-mana yang kita mampu, mana-mana yang dibolehkan, lagipun hukumnya adalah mustahab, tidak wajib. Yang wajib hanya pada keadaan yang telah ditetapkan itu tadilah. Dan saya pun tadi saya dah bincangkan juga, keutamaan itu masih lagi diperoleh. Ya, masih lagi didapatkan. Walaupun kita tidak melebihkan tadi. Tapi kalau nak dilebihkan tadi kerana ialah untuk dapat cahaya yang lebih tadilah. Supaya agaknya nak lebih mudah nampak ya, lebih cahaya. Jauh-jauh dah nampak, dah kat situ, nampak tangannya sampai ke sini. Mudah-mudahan begitulah. Mudah-mudahan begitu. Yang nombor 3, Kak Dewi, yang nombor 3 tu okey lagi lah, lebih sikit. Sampai sini. So mana-mana ikut kepada kemampuan, ikut kepada, tapi yang penting keadaan tu perlu diperhatikan juga ya. Keadaan tu. Bukan saya kata, oh tak boleh kena. Tidak, tapi kadang-kadang kita jangan pentingkan diri kita sendiri bila kita beramal. Nanti kan kadang-kadang bila kita nak ambil wuduk kan ramai orang beratur, tunggu turn ke apa, kan kena lihat keadaan-keadaannya juga. Ya, ikut kepada situasi, keadaan dan juga konteks situasi itu adakah boleh ataupun tidak. Namun dengan tidak menafikan masih lagi orang yang berwuduk pada keadaan-keadaan yang tidak dia memperluaskan itu, dia masih lagi mendapatkan keutamaan tersebut secara umumnya. Umat Nabi SAW. Okey, itu sahaja kuliah kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan kepada semua untuk kita bertemu pada minggu hadapan. Baik, saya tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.